Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar bab 3 iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, tapi pada hari ini kita cuma nak tahu apa itu simpanan dan pelaburan sahaja. Okey, yang pertama ya, simpanan. Simpanan ni apa dia? Simpanan ni adalah wang yang kita simpan dekat bank. Okey, ada 3 jenis akaun simpanan. Yang pertama, akaun simpanan. Yang kedua, simpanan tetap. Yang ketiga, akaun semasa. Okey, apa itu kita tengok ya. Okey, akaun simpanan. Akaun simpanan ni adalah akaun yang boleh kita simpan wang dan keluarkan wang bila-bila masa sahaja. Contohnya kita ada bank BSN, okay, bank Maybank kan, kita simpan duit raya kan. Okey, so kita boleh simpan, kita boleh keluarkan duit bila-bila masa sahaja. Kebaikan dia bila kita simpan wang dekat bank, yang pertama kita dapat faedah. Okey, sekali setahun, setiap setahun kita akan dapat faedah. Dan urusan seperti pemindahan wang, bayaran bil, permohonan pinjaman dan semakan baki boleh dilakukan atas talian lah. Online je semua. Dan kita boleh keluarkan duit menggunakan kad ATM sahaja. Dan kita ni dijamin keselamatan lah. Okey, daripada Pembadanan Insurans Deposit Malaysia. Kalau jadi apa-apa, duit kita akan selamat lah. Berbanding kita simpan bawah bantal duit kita kan. Okey. Yang kedua adalah akaun simpanan tetap. Okey, apa tu? Akaun simpanan tetap ni bila kita buka, kita kena simpan dalam tempoh tertentu mengikut syarat bank yang kita nak buka tu. Okey, jumlah matang ni, jumlah wang simpanan minimum. Dia ada jumlah wang simpanan minimum dan tempoh matang. Okey, semuanya ditentukan oleh bank. Tak kisah. Kadang-kadang bank tu kata, okey, awak simpan 1 bulan. Okey, selepas 1 bulan tu, okey, barulah boleh tempoh matang dia. Okey, dan tempoh matang tu sehingga 5 tahun. Okey, jika pengeluaran dilakukan sebelum tempoh matang, okey, faedah yang kita akan terima tu akan berkurang lah. Sangat rugi kan? Okey. Jadi pengeluaran ni dan pengeluaran dia hanya boleh dilakukan di akaun bank asal sahaja. Contohnya kalau kita buka akaun simpanan tetap dekat Bank Rakyat, kita boleh keluarkan duit tu dekat Bank Rakyat sahaja. Berbanding dengan akaun simpanan okey. Kalau kita ada kad ATM tu dekat mana-mana mesin pun kita boleh keluarkan kan. Okey, tapi akaun simpanan tetap kita kena pergi kepada bank asal dia. Kalau kita buat dekat akaun simpanan tetap dekat bank Islam, okey, kita kena pergi dekat bank Islam untuk keluarkan duit dia. Okey. Yang ketiga adalah akaun semasa. Akaun semasa ni kita boleh simpan dan kita boleh membuat pembayaran ni dengan menggunakan cek ataupun dengan kad ataupun dengan internet juga dan telefon. Okey. Faedah tidak diberikan. Kalau kita buka akaun semasa ni, kita tak dapat faedah. Okay, tapi dikenakan charge perkhidmatan. Kalau kita guna dia kan, kita guna dia pakai cek kan, kita yang akan dikenakan charge perkhidmatan tu berapa persen. Bergantung pada pihak bank. Okey, dan pemegang juga ni boleh memohon overdraft. Overdraft tu apa? Overdraft ni adalah, okey, kalau kita nak beli, tapi duit kita tak cukup. Jadi kita boleh menggunakan overdraft. Menggunakan wang melebihi jumlah simpanan. Maksudnya kita boleh berhutang lah. Okey? Dan keempat biasanya akaun semasa ni digunakan oleh peniaga. Sebab dia nak buat pembayaran kan. Okey, jadi pembayaran tunai dengan jumlah wang yang besar boleh digantikan dengan cek supaya lebih selamat. Okey, jadi akaun semasa ni biasanya orang macam kita, orang biasa ni tak gunalah. Biasanya digunakan oleh peniaga. Okey, so itu adalah akaun simpanan. Okey, seterusnya pelaburan. Okey, pelaburan ni apa? Pelaburan ni adalah salah satu cara untuk kita dapatkan keuntungan daripada simpanan ataupun kita beli sesuatu barang. Pembelian aset tu, kita beli sesuatu lah. Kita beli sesuatu, kita dapat keuntungan atasnya. Okey, ada 3 jenis pelaburan, iaitu yang pertama saham, yang kedua amanah saham, yang ketiga hartanah. Okey, kita pergi kepada saham dahulu. Okey, saham, apa maksud saham ni? Okey, saham ni, pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Okey, bila kita beli saham, okey, dia boleh membawa keuntungan yang besar.
dan dia juga melibatkan risiko yang besar. Maksudnya apa? Kita boleh untung yang besar. Kita melabur 1,000, kita boleh dapat 2-3 ribu. Tapi kita juga boleh risiko, maksudnya kita boleh kehilangan semuanya. Okey? Dan peningkatan dan penurunan nilai saham ni bergantung kepada prestasi sebuah syarikat. Okay, contohnya syarikat A kan. Sekarang ni dia berniaga banyak untung. Orang semua melabur dekat dia. Okay, banyaklah. Bila orang semua melabur dekat dia, ada banyak keuntungan. Tapi tiba-tiba, okay, ada masalah kewangan. Ada masalah, maksudnya dekat syarikat A tu, negara dia mungkin mengalami kemerosotan, ada masalah negara, mungkin mengibatkan kerugian. Okey, so saham ni dia ada peningkatan dan penurunan nilai bergantung kepada prestasi. Okey, seterusnya amanah saham. Amanah saham ni macam ni. Kita nak melabur saham tapi tak pandai. Jadi kita pergilah dekat pelaburan saham secara kelompok. Dia ni kalau kita nak melabur saham dekat sini, dia diuruskan oleh pengurus profesional. Okey, dia akan laburkan wang kita pergi kat sini, dia akan laburkan wang kita pada syarikat yang berpotensi untuk mendapat keuntungan. Okey, kebaikan bila kita melabur dekat amanah saham ni adalah yang pertama, modal yang rendah pun boleh. Yang kedua, pelabur tu akan menerima dividen dan bonus. Okey, risiko yang lebih rendah kerana pelaburan tu diuruskan oleh yang pakar. Okey, maksudnya tak ada istilah rugi lah. Okey, awak akan dapat keuntungan tapi tengoklah keuntungan kita tinggi ke rendah. Okey, dan kecairan tunai yang mudah. Contohnya kat amanah saham ni, contohnya amanah saham nasional kan, amanah ASB kan, yang itulah. Okey, seterusnya yang ketiga, hartanah. Hartanah ni maksudnya harta di atas tanah. Okey, kita nak buat pelaburan dekat harta di atas tanah. Contohnya apa? Kediaman, okay, kita beli kedai, kita beli tanah. Itu. Kereta atas tanah, cikgu. Kereta bukan hartanah. Okay? So, aspek kalau kita nak melabur pada hartanah, contohnya nak beli rumah, ataupun beli kedai, ataupun beli tanah. Okay. Macam mana kita nak tengok aspek-aspek yang kita perlu ikut, perlu kita kaji dulu. Okay. Yang pertama, keupayaan menjana pendapatan. Okay. Bila kita nak beli sebuah kedai ataupun sebuah kediaman, okay, sesuai ke? Okay, kalau contohnya kat kawasan situ, bila kita sewanya 1,000. Dengan bila kita beli tanah kat sini, kalau kita nak sewakan dia 100. Okey, kita kena buat ni lah, kita ambil yang 1,000 lah. Kan? Okey. So, tengok kepada keadaan tempat itu. Okey, lokasi pun kena sesuai juga. Kalau kita buat, kita nak buat hartanah kediaman, kita buat dekat bandar-bandar yang pesat. Contohnya seperti Kuala Lumpur, dekat bandar kan. Okey, dekat Johor Bahru. Okey, sesuai lah. Sebab apa? Sebab lokasi seperti itu tempat semua orang nak pergi kan. Okey, jadi ada banyaklah kita punya keuntungan di situ. Okey, keadaan ekonomi. Okey, bagi pelabur yang kekurangan modal, okey, tapi dia tak ada kemahiran. Okey, untuk nak kekurangan modal dan dia tak ada kemahiran nak melabur. Okay, dia boleh pergi kepada syarikat yang menguruskan unit amanah hartanah. Dan yang keempat, prospek hartanah pada masa akan datang. Okay, pada masa akan datang tu, tempat yang kita nak beli tu rasa-rasanya dia akan membesar ke, membangun ke, ataupun dia bandar mati. Tak ada apa-apa. Malam semua senyap. Rugilah kan? Okey, so 4 faktor kalau kita nak berlabur dekat pada hartanah. Okey? Kena tengoklah 4 faktor ini. So, itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.